Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, so pada kelas hari ini kita akan tengok berkenaan dengan deria yang ketiga, iaitu menghidu. Okay, so organ yang terlibat untuk menghidu ialah hidung. Okay, nose. Nah, so mari ni kita tengok apa yang ada dalam hidung sebenarnya yang menyebabkan kita boleh menghidu sesuatu benda. Right? So dalam hidung yang pertama, okay, awak boleh bayanglah hidung awak. Okay, yang pertama dia ada nostril. Right? Nostril ini ialah lubang hidung. Nah, nostril ini ialah lubang hidung. Okay, lepas tu kita ada nose lah. Okay, nose ni yang luar hidung. Lepas tu kita ada nasal cavity, right? So nasal cavity is bahagian dalam hidung. Okay, nostril lubang hidung. So dalam hidung ni, okay, dalam hidung ni, ruang kosong dalam hidung ni kita panggil sebagai nasal cavity, right? So di atas nasal cavity, okay, di bahagian atas nasal cavity kita ada sensory cell. Okay, kita ada sel-sel untuk menghidu. Kita panggil sebagai sensory cell for smell. Okay, so sensory cell for smell ni lah yang akan detect. Dia akan detect bau apa yang masuk dalam hidung kita. Okay, lepas tu dia akan generate satu maklumat, satu impulse, okay, nerve impulse, dan dia akan hantar kepada kita punya brain, right? Dan brain akan interpret, proses maklumat tu. Ni bau apa sebenarnya? Macam tu, right? So di dalam sensory cell, apa yang ada sebenarnya di sensory cell ni sehinggakan dia boleh detect smell. Okay, yang pertama dia mestilah ada receptor. Okay, dia mestilah ada sel-sel yang boleh detect bau apa yang ada. Okay, kita tengok gambar yang ini, right? So gambar ini ialah gambar yang besar daripada sensory cell, right? So dalam sensory cell awak boleh tengok dia ada sel-sel lah. Yang pertama dia ada sel-sel banyak ni. Ni semua sel lah. So sel ni kita panggil sebagai sensory cell. Sel-sel pengesan untuk menghidu. Okay. Yang kedua dia ada mucus. Mucus ni di bawah sini. Di bawah sini ada mucus. Okay. So maksudnya mucus tu kalau kita tengok di bahagian gambar ni dia di bawah sini. Di bawah sini ada mucus. Mucus ni cair lah. Okay. So apakah kegunaan mucus? Dia akan menyerap bau. Bau tu akan terperangkap di mucus. Okay. Dia akan macam orang kata melekat lah. Bau tu melekat dekat mucus. Mucus ni ada juga maksud selsema. Selsema pun mucus. Okay. Tetapi mucus dekat sini merujuk kepada cecair yang selain daripada selsema. Kalau selsema ialah hidung awak berair, itu selsema. Okay, sebab yang itu mucus awak terlalu banyak mucus menyebabkan awak punya hidung sensory cell dekat bahagian atas ni tertutup. Okay, tertutup oleh banyaknya hingus di bahagian nasal cavity. So udara yang masuk ataupun bau yang masuk dia tidak boleh dikesan, dia tidak boleh pergi ke atas sebab dia dihalang oleh hingus-hingus yang banyak di dalam hidung. Okay, alright. Tu yang pertama lah berkenaan dengan hidung. Okay. Alright. Next, seterusnya. Okay, kita tengok. Okay, alright. So yang ni dia terang lah. Okay. So structure of the nose. Nose is the sensory organ for smell. Smell are chemical substance. Okay. So ni maksud bau lah. Apa itu bau? Apa itu smell? Smell ialah bahan chemical yang wujud di udara. Okay. So dia kata about 10 million sensory cell. Dalam hidung kita banyak sangat sensory cell lah. Sel-sel untuk kita detect bau. Okay. Dia di located roof, di bumbung, di atas nasal cavity. Okay, right. So as shown seperti yang ditunjukkan dalam gambar tadi, right. So apakah kegunaan sensory cell? Dia mestilah
Yang pertama dia kata sensory cell are covered with a tiny layer of, kita panggil sebagai mucus. So dia diselaputi oleh mucus. So dia kata bila bau masuk ke dalam hidung, bau ini, smell ini dia akan dissolve. Dia akan larut di dalam lapisan hingus. Lepas dia larut di dalam lapisan hingus, dia akan merangsang untuk menghasilkan nerve impulse. Nerve impulse akan dihantar ke otak dan otak akan interpret untuk determine apakah bau ini. Boleh jelas Right. Itu berkenaan dengan hidung. Seterusnya lidah. Alright. So lidah yang pertama, apakah yang ada pada lidah? Alright. Lidah ni ialah deria rasa untuk kita merasa. Untuk kita merasa sesuatu. Makanan pedas ke, manis ke, pahit ke, tawak ke. Semua menggunakan lidah. Right. So apa yang ada pada lidah? Alright, so kita tengok yang pertama ni gambar lidah. Semua orang kenal lidah. Kalau tak kenal lidah, anda bukan manusia. So di atas lidah kita ada satu bintik-bintik kecil. Kalau awak perasan, kita tengok lidah kita tu macam ada macam bintik-bintik kecil. So bintik-bintik kecil tu kita panggil sebagai papillae. Nama dia comel sikit. Nama dia papillae. Ni papillae. This one. Papillae. So papillae ni macam dot kecil atas kita punya getah. Getah lidah, sorry. Right? So itulah papillae. Right. So apa yang ada dalam papillae? Atas papillae kita ada apa? Atas papillae kita ada, kalau awak tengok, kita ada macam benda-benda bulat-bulat kuning ni yang dia lukis ni, nampak ni? Bulat-bulat kuning ni atas ni. So ini kita panggil sebagai taste bud. Hati-hati bukan cotton bud. Cotton bud tu bukan tarik telinga, pengorek telinga. Yang itu cotton bud. Yang ini ialah taste bud. Deria rasa bud. Bukan cikgu bud lah, taste bud. So taste bud dia ada di atas papillae. Papillae ada di atas lidah. Begitu. Right? So taste bud, kegunaan dia mestilah untuk merasa. Dia lah yang akan detect apa benda lah yang orang ni makan. Teh ais ke, teh cincau ke, sedapnya, air bandung ke, apa benda lah yang dia ni makan. Akan dikesan oleh taste bud. So taste bud ni, apa yang ada dalam taste bud? Yang pertama, dia ada pore. Pore ni dia ada liang. Liang ni pore lah. Dia bukan lubang. Lubang ni hole. Lubang ni besar. Pore ni kecil. Kita tak nampak dengan mata kasar. Pore. And then di dalam pore ni kita ada supporting cell. Kita ada sel pula dah. Di sekeliling ni kita ada sel lah. Dia macam stoma kan, kalau awak tengok. Dia punya struktur tu macam stoma. Lepas tu kita ada receptor. Yes. Ni yang penting. Taste receptor. Taste receptor inilah yang akan detect rasa apa yang muncul di lidah. Dan dia akan, tugas dia menghantar nerve impulse macam biasa. Cerita dia sama. Taste receptor detect taste, dia mengesan kehadiran rasa, dia menghasilkan maklumat yang kita kenali sebagai nerve impulse. Nerve impulse dihantar kepada brain dan brain akan interpret, budak ni tengah makan strawberry, contoh. Budak ni tengah makan waffle, contoh. So itulah kegunaan. Itulah dia punya jalan cerita macam mana apa yang berlaku di lidah kita. Alright. So yang ini dia terang balik lah macam biasa. Tongue is the sensory organ. Awak kena boleh beza term sensory organ ni menentang apa. Sensory organ ni maksudnya organ deria rasa organ. Begitu. So dia akan ni nampak observe the surface of your tongue. So dia suruh kita tengok lidah kita dekat cermin. So kita akan nampak a tiny nodules. Nodules ni macam dot kecil tu lah, yang bulat-bulat tu, yang kita kenali sebagai papillae. So on the surface of the tongue, pada permukaan lidah. So pada permukaan papillae pula kita ada beratus-ratus of taste bud. Right? So taste bud ni kegunaan dia ialah boleh detect 5 rasa. 5 rencah 5 rasa. Bukan itu cerita tu.
Okey, dia boleh detect 5 rasa. Dia boleh detect manis, salty, masin, sour, masam, bitter, pahit, umami. Umami ni dia bukan oh mami, no. Yang tu macam oh mami, no. Umami ni macam rasa semua. Dia balance. Ada semua. Ada mana yang pahit rasa, semua ada. Tu maksud umami. Right? Right. Bukan oh mami, no. Oh mami tu bukan. Tu tak tahu apa benda. Okey, clear nah setakat itu. Okey, lepas tu dia beritahu apakah kegunaan function bud. Apakah kegunaan function bud? Apakah kegunaan taste bud? So taste bud kegunaan dia kata macam nilah. Bila makanan tu kita duk kunyah, semua benda-benda substance benda-benda yang ada dalam makanan tu dia akan larut. Okey, akan larut dalam kita punya saliva. Saliva ni ialah air liur. Air liur. Cikgu tak tahu sebut macam mana. Okey, air liur lah saliva. Okey, so bila bahan-bahan yang dalam makanan ni dia dah larut dalam kita punya saliva, air liur, dia akan pergi kepada taste bud. Okey, taste bud dia akan masuk melalui pore liang tadi. Lepas tu dia akan stimulate lah. Ni cerita dia macam tu. Bila ada sesuatu rangsangan, dia akan stimulate. Stimulate apa? Taste receptor. So lepas ni kalau awak buat ayat dalam soalan esei ke apa ke, macam tu. Okey, apa saja rangsangan, dia akan stimulate. Dia akan merangsang kita punya receptor. Receptor tu bergantung lah. Kalau lidah, nama dia taste receptor. Kalau hidung, nama dia smell receptor. Kalau mata, nama dia eye receptor, sight receptor. Dia sesuai lah. Okey, kena sesuai lah. Okey, so merangsang receptor ataupun lebih tepat kalau di lidah ialah taste receptor, dan dia akan menghasilkan nerve impulse, and then sambung cerita nerve impulse akan hantar ke brain akan interpret sama ada rasa tu manis ke, pahit ke, tawak ke dan sebagainya. Okey, alright, so itu ialah di lidah. Seterusnya di kulit. Apakah yang ada di kulit anda? Alright. Di kulit anda, dia ada... Okey, kulit ni dia ada 7 lapisan . Kulit ni orang kata ada 7 lapisan . Ada 7 lapisan kulit, 7 lapisan langit. Okey, tetapi secara general, secara umum, kulit ada 3 bahagian. Ni secara umum lah. Tak silap cikgu, yang 3 bahagian ni ialah 3 yang atas. Right. So dia yang ada yang pertama, layer yang pertama kita panggil sebagai epidermis. Epidermis ni awak boleh nampak. Yang kulit coklat awak ni, itu ialah epidermis. Di bawah epidermis kita ada dermis sahaja. Epi dah tak ada. Kesian epi. Epi dah hilang, mana tak tahu. So tinggal dermis sahaja. Epi sudah tiada. Dermis sahaja. Itu lapisan yang kedua. Dan lapisan yang ketiga kita panggil sebagai fat layer. Lapisan lemak. Okey, lapisan lemak duduk di bawah kulit, ataupun dengan lebih tepat, dia duduk di bawah epidermis dan dia duduk di bawah dermis. Okey, so di setiap lapisan ni dia ada 5. Dia ada 5 receptor. There are 5 types of receptor. Ada 5 pengesan. Senang kata macam itulah. 5 receptor yang akan mengesan 5 benda lah. Yang pertama, untuk kulit, awak boleh rasa sakit. Contoh, awak ambil paku, cucuk kat kulit, awak rasa, sakit. Itu yang detect dia ialah pain receptor. Pain receptor, dia duduk di mana? Pain receptor duduk di lapisan yang paling atas, iaitu lapisan epidermis. This one. Okay, so di lapisan epidermis, dia ada pain. Sebab itulah ada certain orang yang dia sangat sensitif terhadap pain. Bukan certain orang, semua orang macam tu. Contoh, awak ambil paku, cucuk tangan kawan awak. Tak nak lah paku, kesian pula. Awak ambil lah apa-apa benda tajam, awak bukan nak cucuk betul lah. Jangan buat pula kat rumah lagi. Kau ambil tangan adik kau, nak try lah. Mampu. Dok, jangan. Okay, awak ambil lah apa-apa benda tajam, awak cucuk kat tangan. Awak akan rasa sakit tu sangat cepat. Sebab apa? Sebab di bahagian kulit atas tu memang ada, kita panggil sebagai pain receptor. Banyak sangat pain receptor di bahagian atas. So dia akan detect dengan cepat lah. Okay. Yang kedua lah, di lapisan yang kedua, iaitu lapisan dermis. Okay, lapisan dermis kita ada yang pertama heat receptor.
Heat receptor ni kegunaan dia untuk mengesan heat, haba. Contoh awak terpegang benda cerik yang panas. Panas. So awak akan terus tarik tangan awak. Sebab apa? Sebab di kulit awak kita ada heat receptor. Kalau tak ada heat receptor, awak peganglah air panas macam mana pun, awak takkan rasa apa. Awak masuklah dalam api pun, awak takkan rasa panas. Sebab awak tak ada heat receptor. Okay? Tetapi kita ada, sebab tu kita rasa panas. Yang kedua, di lapisan epidermis, kita ada touch receptor. Yes. Kita ada deria sentuhan. Okay, deria sentuhan ni duduk di lapisan dermis. Lapisan dermis. Okay, lepas tu kita juga ada pressure receptor. Detect pressure. Contoh bila you angkat benda berat, you akan rasa, beratnya benda ni. Sebab apa? Sebab benda yang berat tu dia terkena awak punya pressure receptor. Dia detect, pressure receptor ni dia detect pressure lah, apa-apa yang ada di atas kulit awak. Contoh awak dihimpap lah. Contoh awak dihimpap oleh sesuatu benda, ataupun awak tangan awak kena pijak dengan kawan. Contoh, so awak rasa, berat, tepi sikit, Sebab apa? Sebab pressure receptor dalam kulit awak, dia mengesan ada sesuatu benda yang bagi pressure dekat awak punya kulit daripada atas. Okay, alright. So next kita ada baru 4, satu lagi. Yes, cold receptor. Receptor sejuk. Yang tadi heat, dia nak detect panas. Cold receptor, dia nak detect benda-benda yang sejuk. Pandai. Okay, alright. So kelima-lima ini dia ada di kulit kita. Okay, sebab itulah kita boleh rasa macam-macam. Okay, right. So kita baca sikit. Yes, the skin is the largest sensory organ. Yes, kulit ialah organ yang paling besar di dalam badan manusia. Okay, so kalau orang tanya apakah organ yang paling besar, bukan perut, bukan jantung dan bukan juga usus, tetapi dia ialah kulit. Kulit kita ialah organ, right? So a human is made up of a thin outer layer. Nampak? So di lapisan paling luar, lapisan ini sangat-sangat nipis. Sangat-sangat nipis, very very thin. Okay, yang kita panggil sebagai epidermis. Okay, dan di bawah epidermis kita ada lapisan dermis. Right, so dia kata there are 5 types. 5 deria receptor yang ada pada kulit, yang dia ada different position, tempat yang berbeza. Contoh macam tadi kita tengok touch receptor, dia duduk di pain receptor, dia duduk di epidermis. Dia duduk di pada lapisan yang paling atas. Okey, lepas tu di bawah sedikit kita ada coreceptor. Okey, di bawah betul-betul epidermis kita ada coreceptor. Lepas tu kita ada heat receptor. Okey, sebelum kita pergi lagi bawah, lagi dalam, kita pergi lagi dalam, barulah kita jumpa touch receptor. Okey, so nampak touch receptor, perbezaan dia lah. Kalau soalan exam keluar, dia suruh labelkan, awak boleh detect. Macam mana nak detect? Tengok dia punya shape. Kalau cold, dia bulat macam ini. Kalau heat, dia panjang sikit macam ni. Kalau touch, dia lagi panjang macam ni. Okay, so awak boleh detect macam itulah sebenarnya lah. Lepas tu paling bawah sekali kita ada yang kita panggil sebagai pressure receptor. Pressure receptor duduk di paling bawah sekali. Dan di bawah tu barulah kita ada fat layer. Kita punya lemak-lemak semua tu duduk di bawah kulit ataupun duduk di bawah dermis. Okay, so macam biasalah cerita dia, bila reseptor antara 5 reseptor ni dia ada rangsangan yang datang, dia akan stimulate. Okay, dia akan stimulated, dia akan terangsang, this one stimulated, dia akan merasakan nerve impulse dan dia akan menghantar nerve impulse kepada brain, dan brain akan interpret proses, dan menghasilkan appropriate response. Contoh, awak terpegang benda yang sejuk, terlalu sejuk. Terlalu sejuk tak boleh juga kan. Terlalu panas lah contohlah. Awak terpegang water heater. Panas. Macam otak, maklumat tu sampai ke otak awak proses, terus zap tarik tangan awak. So itu yang kita dah tengok dah. Right. So yang ini mechanism of hearing. Macam mana telinga kita berfungsi untuk pendengaran. Yang ini cikgu dah terang dah sebelum ini. Alright. So ini awak kena hafal lah dia punya flow dia apa semua. And then mechanism of sight.
Yang ini macam mana kita melihat, okay, mekanisme ni proses dia lah. Okay, so let's say kita ada satu objek. So objek tersebut dia akan masuk ke dalam kita punya mata. Dia akan melalui eye lens nah. This one is eye lens. Okay, dia akan melalui eye lens. This one. Okay, bila dia melalui eye lens, dia akan fokus. Dia akan berfokus. Okay, dia akan berfokus. Dan kita punya image tu di dalam mata, dia akan muncul di bahagian retina nah. Retina. So retina ni dia ada banyak photoreceptor. Photoreceptor. Banyak sangat deria-deria untuk melihat di retina. Okay. So di mata, image yang muncul di dalam mata kita dia akan terbalik. Contoh kalau kita tengok pokok tu menegak, tetapi di dalam mata kita sebenarnya pokok tu terbalik. Okay, apa yang menyebabkan kita nampak pokok itu tegak? Itu ialah kerja brain, otak yang akan interpret. Dia akan tipu awak sikit. Dia kata walaupun dalam mata kita objek itu terbalik, tetapi dia bagi tahu kita no, di hadapan anda ialah pokok itu berada dalam keadaan yang betul. Contohnya macam itulah. Okay. Alright, so ini pun awak boleh baca, cikgu dah explain. Right, lepas tu macam biasalah, bila cahaya dah sampai ke retina, retina ni dia ada banyak photoreceptor. Okay, dia ada banyak photoreceptor. Okay, so again, ada jumpa perkataan receptor, dia akan terangsang, dia akan menghasilkan nerve impulse akan dihantar kepada brain akan detect. Okay, apakah yang awak nampak di hadapan anda sekarang? Contoh awak nampak anjing. Anjing tengah bekerja. Tengah berlari ke arah awak. So otak awak kata, oi anjing woi. Kalau otak awak tak proses, awak tengok saja anjing tu, tengok. Anjing tu duduk berlari kejar awak. Awak pun tengok. Sebab otak awak lambat interpret. Nak buat apa? Macam tu. So bila awak nampak anjing saja, tu awak macam anjing. Awak pun berlari. Tu awak punya respon, awak berlari. Sebab apa? Sebab otak awak dah interpret. Oi anjing kat depan, oi lari. Dia kata macam tu. Okay, alright. Ni pun boleh tengok. Alright. Ini sensitivity. Okay. So di bahagian kita punya kulit, dia ada different sensitivity. Ada bahagian badan kita yang dia terlalu sensitif terhadap sentuhan. Ada kulit di bahagian badan kita yang sensitif terhadap sakit. Okay. Contoh awak tengok kat sini. Yang pertama ni budak kena inject. Kenapa kita mesti inject di bahu? Okay. Kenapa mesti inject di bahu? Sebab yang pertama, di bahu kita kurang pain receptor. Kita tak banyak sangat deria sakit. Okay, sebab itulah kita boleh cucuk di bahu. Kita kurang rasa sakit. Sebab pain receptor kurang di bahagian tersebut. Okay, lepas tu yang ini apa ni? Ni buat apa ni? Susu no? Dia buat susu. Kenapa dia letak atas tangan? Yang ini cikgu tak tahu apa motif dia. Yes, yang ini ialah braille no? Tulisan braille. Untuk siapa-siapa yang tak pernah nampak, inilah tulisan braille. Tulisan braille dia bukan tulisan. Orang buta yang akan tengok tulisan braille ni. Orang buta yang akan guna tulisan braille ni. Tulisan braille ni dah nama pun orang buta. Dia tak boleh nak nampak. So dia akan sentuh braille tersebut. Dia akan rasa macam dot. Hanya dia saja yang faham dot tu huruf apa. Okay. So itulah braille. So kenapa kita akan menggunakan tangan orang buta untuk menyentuh tulisan braille? Hujung tangan dengan lebih tepat lagi di hujung jari. Ni di hujung jari ni. Kenapa nak kena guna braille? Kenapa nak kena guna jari? Tak boleh ke kesan pakai kaki, pakai siku, pakai mulut? Tak boleh ke? Tak boleh. Sebab di bahagian hujung jari kita terlalu banyak yang kita panggil sebagai Allahu Akbar, touch receptor. Okay, receptor sentuhan. Touch receptor. Banyak di bahagian hujung jari kita. Okay. Right. Sebab tu dia kata sensitif. Setiap badan kita sensitif terhadap apa-apa saja stimuli. Okay, ada juga contoh macam tapak tangan. Tapak kaki. Tapak kaki kan. Tapak kaki, kalau awak perasan, awak cubalah buat eksperimen dekat sesiapa lah. Awak cuba
sentuh tapak kaki orang. Awak cuba sentuh tapak kaki orang. Awak sentuh je dia akan rasa geli, tu tak? Dia akan rasa geli. Kenapa dia rasa geli? Sebab di bahagian tapak kaki banyak sangat touch receptor. Dia boleh kesan sentuhan walaupun sentuhan tu perlahan sahaja. Dia akan sensitif. Macam tu. Okay, sebab terlalu banyak touch receptor. Dia pun rasa gelilah macam tu. Okay, terlalu banyak touch receptor. Lagi satu sebab dia di bahagian situ kulit kita nipis. Okay, so dua sebab tu lah. Alright. Sekejap ya. Okay, next. Lidah lah. Lidah. Okay, di bahagian lidah pun. Okay, di bahagian lidah pun sama. Okay, di bahagian lidah, kalau kita tengok. Kita kan tadi ada 5 rasa kan yang kita boleh rasa. Okay, dia dah bagi gambar siap. Di bahagian lidah pun sama. Okay, dia banyak sangat tempat-tempat yang untuk kita merasa. Contohnya, pahit. Pahit di belakang lidah. Pahit di belakang lidah. Sebab tu orang makan ubat, orang tak letak kat belakang lidah, cik. Orang letak makan ubat, Panadol ke apa-apa lah, pil, letak belakang lidah, pahit lah rasa. Orang akan letak ubat tu di bahagian depan, this one, sini. Ubat tu dia akan letak di depan. So dia tak akan rasa apa-apalah. Begitu. Right. Lepas tu, ni awak boleh tengok lah. Di bahagian kanan kiri kita ada rasa sour. So maksudnya rasa masam tu paling kuat di bahagian kiri dan kanan lidah. Manis di bahagian depan. Manis tu daripada awak. Okey, gurau. Jangan marah. Lepas tu salty. Salty di bahagian sini. Sini, ujung. Lepas tu kalau orang nak rasa masin ke masakan, dia akan rasa hujung-hujung lidah. Sebab hujung-hujung lidah tu banyak sangat deria rasa untuk mengesan rasa masin. Salty. Okey, lepas itu apa lagi sour sudah. Bitter pun sudah. Okey. Alright, so itu di lidah setiap permukaan lidah, setiap bahagian lidah dia ada rasa-rasa tertentu. Tapi kita akan rasa semua. Okey, kita akan rasa semua. Sebab apa? Sebab kita ada air liur. Okay, air liur tu dia akan melarutkan segala makanan kita. Rasa-rasa makanan kita dia akan larut. Lepas tu dia akan penuh lah di mulut kita kan. Sebab kita kunyah. Dia pergi situ, pergi sini. So kita akan rasa semualah. Okay, semua bahagian. Right? Okay. Yang ni best. Combination of sense of taste and sense of smell. So yang ini dia ada bersangkut. Okay. Deria bau dan juga deria rasa. Dia ada satu connection yang sangat-sangat strong. Kalau you jenis tak makan ubat tu memang pahit gila, memang pahit tahap dewa punya pahit. Awak tak boleh nak telan. So the way is you tutup you punya hidung and then you makan ubat tu, telan, lepas dah telan barulah buka hidung. So bila you buat macam tu, dia akan mengurangkan rasa pahit. Kita takkan rasa apa. Tak percaya, awak cubalah makan tengah hari nanti. Awak makanlah apa benda yang manis. Awak tutup hidung. Contoh awak makan gula-gula. Ambil gula-gula, tutup hidung, awak makan. Kunyah. Sepanjang awak kunyah dan awak tutup hidung tu, awak takkan rasa apa-apa rasa. Tak rasa langsung apa-apa. So itulah maksudnya kita punya lidah dia bersambung dengan kita punya hidung. Okay. Okey, sebab tu kalau awak hingus, kalau awak selesema, awak punya hidung ni block. Kan? Tadi kan kita tutup hidung kan? Lepas tu kita makan. So kita tak rasa. Sebab kita punya hidung ni sudah di-block, sudah ditutup. So kalaulah sama awak dalam keadaan selsema, awak macam hingus macam 2 baldi punya hingus. Okey, awak tu hidung awak macam tersumbat tau. So awak pun bila makan awak akan rasa macam tawarnya makanan ni. Betul tak? Awak rasa macam kalau awak makan elok je makan aiskrim. Manis gila aiskrim. Awak makan aiskrim rasa macam minum kopi. Contoh. Macam tak rasa apa. Okay. Alright. Okay. So next ni limitation. Alright. So limitation ni nanti kita akan sambung di video yang seterusnya. Okay. Alright. So untuk hari ni itu sahaja dulu cikgu nak ajar. So harapnya awak semua boleh faham lah.
Okey, so insyaAllah cikgu akan cuba habiskan secepat yang boleh sebelum awak masuk, sebelum awak menjawab awak punya checkpoint 1 pada minggu hadapan. Okey, so sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.